yang berbeza hanya cabang syariat. Ia berdasarkan keperluan umat mengikut zaman masing-masing. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih luas dan menyeluruh daripada syariat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan buat seluruh manusia dan jin sehingga hari kiamat. Manakala Rasul-Rasul sebelumnya diutus hanya bagi kaum mereka. Maksudnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam bermula daripada Nabi Adam, Nabi yang pertama, sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya satu saja, iaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Di antaranya ialah yang disebut wa'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu akan rasul. Dan rasul itu menyeru manusia kepada wa'budullah, abdikan diri, perhambakan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada taghut, yakni setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Menafikan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, hanya mengisbatkan Allah Ta'ala saja Tuhan. Dari segi ibadat, dari segi amalan, dari segi akhlak, dan segala-galanya. Itulah dasar yang dibawa oleh semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka di atas dasar ini, agama yang dibawa oleh Rasul dinamakan Islam, dengan makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya sama, yang berbeza ialah syariat. Terdapat hukum syariat yang berbeza, terutamanya dalam masalah muamalat, dalam masalah kehidupan. Kerana keadaan masyarakat yang berbeza, masa yang berbeza, kaum yang berbeza. Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kaum-kaum dia saja dan untuk zaman dia saja. Maka syariatnya terhad dengan keperluan di zaman itu. Oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia di akhir zaman ini, kepada jin. Dan di akhir zaman ini Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia yang kita tengok sendiri pada hari ini, dengan berbagai-bagai alat yang canggih yang boleh menghubungkan mereka di antara satu sama lain dalam masa yang cepat, dalam masa yang segera, sehingga berita yang berlaku ribu-ribu batu dalam masa beberapa saat boleh sampai. Ini keadaan zaman sudah berubah. Maka Allah Ta'ala menurunkan syariat akhir zaman yang terkandung dalam Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai untuk seluruh manusia, untuk sepanjang zaman, untuk semua tempat. Inilah bezanya antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Rasul-Rasul yang sebelum daripadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan dengan risalah dan kenabian, serta disempurnakan agama dengan selengkapnya, dengan secukupnya. Kerana lepas ni dunia akan kiamat. Lepas tu Allah Ta'ala panggil balik manusia, dihimpunkan, dibicarakan.
Apa yang mereka buat di atas dunia, semuanya akan dikira di hadapan Allah. Allah menerangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madina. Maksudnya, pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan agama kamu. Sebab itulah jangan kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada aku. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW mengerjakan Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, untuk menyatakan kesempurnaan agama Islam. Bukan ayat yang paling akhir diturunkan. Setengah kitab menyebut ini ayat paling akhir, itu tak betul. Ayat yang paling akhir ialah ayat dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Itu ayat yang paling akhir diturunkan kepada Nabi SAW. Bukan ayat ini. Ayat ini menyatakan kesempurnaan agama Islam. Dan Allah Ta'ala suruh kita berpegang dengan Islam sekuat-kuatnya, jangan takut. Agama Islam tidak akan dapat dikalahkan sehingga Allah melakukan kiamat. Nak tamatkan dunia, Quran diangkat, ulama dimatikan. Sebelum itu, agama Islam tak boleh dikalahkan. Walaupun negara-negara Islam dijatuhkan oleh musuh, ditumbang, diperintah, digunakan kekerasan senjata, tapi cahaya agama Islam tak boleh dipadamkan. Hujahnya tak boleh dikalahkan. Hujah-hujah yang ada dalam Quran tak boleh dilawan. Semua ajaran-ajaran yang lain yang direka, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah manusia, gagal, tak berjaya. Tak boleh nak buat apa. Di sini menunjukkan benarnya agama Islam, di mana hujah Quran tak boleh dipatahkan oleh musuh sekali-kali. Begitu juga agama Islam tak boleh dihapuskan. Musuh-musuh Islam menjajah negeri-negeri orang Islam. Negeri Islam di Asia Tengah, Asia Tenggara, negeri Arab, di Afrika, dipecah, dibahagi-bahagi sesama mereka. Nak dihapuskan huruf Quran. Huruf Quran dihapuskan, huruf Jawi tak ada. Tapi Quran tak boleh dihapuskan. Di Turki dihapuskan tulisan Quran, tapi Quran tak boleh dihapuskan. Agama Islam berkembang. Bukan sahaja agama Islam berkembang dalam negeri orang Islam, dalam masa yang sama juga cahaya agama Islam masuk ke negeri-negeri kafir. Di negeri kafir, cahaya agama Islam boleh masuk, tak boleh dipadamkan. Ini betul sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Oleh kerana itu, kita kena yakin kepada agama Islam. Bukan saja agama yang diredai oleh Allah, agama Islam juga adalah nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang berpegang dengan Islam, selamatlah dia di dunia, selamat dia di akhirat. Barang siapa yang tak berpegang dengan Islam, tak selamat. Nak tipu dengan Islam tak boleh juga. Ubuhlah Islam ilahi, Islam hadari, Islam apa pun. Tak boleh. Islam tetap disempurnakan oleh Allah, teguh dan kuat. Manusia yang cuba nak mainkan Islam saja yang akan rebah. Islam tidak jatuh sekali-kali. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Kitab-kitab zaman dahulu, Taurat, Injil, Zabur, boleh diubah dan dipindah. Quran tak boleh diubah dan dipindah. Tak boleh diubah dan dipindah sekali-kali. Akan dipelihara oleh Allah, kecuali di akhir zaman, bila dunia nak ditamatkan riwayatnya, Allah Ta'ala matikan ulama-ulama, dan Allah Ta'ala cabutkan
segala huruf-huruf Quran tak boleh dibaca lagi. Kalau ada pun tak boleh baca dah. Itu yang berlakunya. Bila berlaku demikian, dunia akan dihancurkan, akan dimusnahkan semuanya, dan akan berlakunya kiamat yang besar.